Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Allahumma asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illallah wa ilaihi nusyur. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur sebanyak-banyak kepada Allah di atas segala anugerah yang tidak pernah putus dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam umumnya dan kepada kita, setiap kita secara personalnya. Alhamdulillah. Apabila sahabat kita Imam dalam rakaat pertama tadi memilih untuk membaca akhir surah Al-Baqarah, saya teringat kepada satu isu yang pernah ditanya kepada saya dan kepada satu hadis yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hadisnya kalau kita tengok balik dulu, seperti mana sabda Nabi SAW, man qara'a bil ayatain min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Itu hadisnya. Nabi bersabda, siapa-siapa saja yang membaca dua ayat akhir surah Al-Baqarah, ini bermula dengan amanar rasul, macam di antaranya yang disebut dan dibaca oleh imam kita tadi. Jadi siapa-siapa yang membaca dua ayat tadi, lebih daripada dua ayat, 3 ayat tadi ya. Lillahi ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum, bermula dengan itu. Amanar rasul, baru itu ayat yang masukkan 2 ayat tadi, ayat bermula dengan amanar rasul. Nabi kata siapa-siapa yang baca 2 ayat daripada akhir surah Baqarah fi lailatin, dia ada sebut masa dekat situ, fi lailatin, pada waktu malam, maksudnya mungkin setiap malam. Kafatah, sudah cukup untuknya. Ini memberi makna besarnya ganjaran dan kelebihan akhir Al-Baqarah itu tadi. Baru ini saya ditanya oleh seorang sahabat, dia kata, boleh ke tidak kalau saya gandingkan sekali dalam wirid saya selepas solat ayat kursi dengan amanar rasul ini. Ini saya pun quote ayat hadis ni tadi lah ya. Bila Nabi sendiri sebut man qara'a ayatain fi akhiri Al-Baqarah fi lailatin, siapa-siapa baca 2 ayat daripada akhir Baqarah pada waktu malam. Ini menjelaskan kepada kita bahawa akhir surah Baqarah ini ialah wirid malam. Mula masuk maghrib, sama ada lepas kita sembahyang maghrib ke, lepas sembahyang isyak ke. Jadi digalakkan sangat-sangat kita baca akhir surah Al-Baqarah ini, bermula dengan amanar rasul tadi itu. Jadi itu beza di antara ayat kursi. Ayat kursi ini dia wirid bagi setiap lepas solat, tak kiralah solat siang ke, solat malam ke, digalakkan sangat-sangat. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, selesai solat jangan tinggal daripada ayat kursi. Itu beza dia ya.
Jadi akhir surah Al-Baqarah ialah wirdul lail, itu adalah wirid malam. Ini digalakkan sangat-sangat bila kita dah habis solat maghrib ke atau solat isya ke, ataupun waktu biasa, tidak semesti waktu solat, kita baca akhir Al-Baqarah sekurang-kurangnya. Kalau tidak pun nun dekat-dekat nak tidur pun itu juga, ya. Ini di antara waktu yang sangat-sangat digalakkan kita membiasakan diri dengan akhir surah Al-Baqarah, insya-Allah. Itu yang pertama. Yalah, tazkirah zaman Covid ni tak boleh lama, ya. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan, zaman kita ni apa yang disebut sebagai nak sebut apa, kita berada dalam situasi apa dia, musibah. Jadi berkaitan dengan musibah ni, suka juga saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dalam Al-Quran kita disebut sekurang-kurangnya 75 kali berkaitan dengan musibah. Musibah ni kita akan sebut apa maksud dengan musibah. Yang pentingnya, musibah diulang sebut dalam Quran 75 kali. Tengok. Dan gandengannya disebut juga syukur. Kalau musibah disebut 75 kali, syukur juga disebut 75 kali dalam Al-Quran. Jadi penulis artikel yang ada dengan saya ni menyebut, dia kata ta'kid ahammiyat. Al-Quran ni kalau sebut sekali pun dah cukup, sebab dia Quran, ya. Tak semesti sebut banyak. Tapi kalau Allah Ta'ala sendiri yang menurunkan Al-Quran sebut benda tu sampai lebih daripada sekali, apa maknanya? Sebab itulah penulis dia kata untuk reconfirm pentingnya benda tersebut, apalagi benda musibah ini. Walanabluwannakum bisyai'in, itu dah musibah, ya. Para ulama telah membahagikan yang musibah ini kepada 3 jenis biasanya, ya. Ada 3 jenis musibah. Yang pertama disebut sebagai musibah umum. Musibah umum yang menimpa seluruh alam, baik bumi sendiri maupun manusia yang tinggal di bumi. Itu dipanggil musibah umum. Contohnya berlaku gempa bumi. Bukan bumi saja bermasalah, orang yang duduk di bumi pun bermasalah dengan gempa bumi. Itu dia panggil musibah umum. Dan ini banyaklah kalau kita tengok balik dulu, balasan kepada umat-umat yang derhaka, melanggar perintah Nabi, perintah Rasul, tak ikut syariat yang dibawa oleh Rasul-Rasul, itu banyak berlaku. Umpamanya umat-umat Nabi dulu, Nabi Allah Lut, Nabi Allah Syu'aib, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Nuh, dihadapkan dengan musibah umum ini. Bukan saja mereka kena, tapi bumi juga kena, ya. Yang keduanya musibah umum yang melibatkan manusia sahaja, tidak melibatkan bumi. Ini COVID-19, ya. Yang kena musibah COVID ini manusia, umum juga, dah jadi pandemik seluruh dunia. Tak musibah apa kalau dah dekat 500,000 dah menjadi mangsa kepada COVID di seluruh dunia, ya. Walaupun di negara kita ni lebih daripada 100 saja, tapi di dunia dah jadi dekat 500,000 dah, ya. Yang jadi jangkitannya memang dah juta dah pun, ya. Masya Allah. Jadi ini satu lagi bentuk musibah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya musibah yang kadang-kadang menimpa secara individu. Ini tidak merata. Kadang-kadang ada individu kena diuji oleh Allah Ta'ala dengan macam-macam cerita, ya. Itu juga dikira sebagai musibah. Para ulama menjelaskan apa maksud dengan musibah. Antaranya dia kata al-amrul makruh yanzilu bil insan. Benda-benda yang manusia tak suka yang menimpa mereka, musibah lah itu, ya. Jadi sama ada dalam bentuk umum, sama ada bentuk individu, semua benda yang kita tidak suka
itu dianggap sebagai musibah, ya. Sebab itulah Imam Al-Jurjani sebagai tokoh besar dalam ilmu Al-Quran ini, dia menyebut al-musibatu ma la yulaimut taba'. Musibah itu ialah sesuatu yang tidak kena dengan tabiat manusia. Contoh yang disebut dekat sini kal maut, seperti antara musibah bentuknya contohnya ialah kematian. Dan ini di antara musibah yang berat. Sebab itulah Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih telah menyebut satu hadis, ma min abdin, tidaklah, kata Nabi, mana-mana hamba apabila diuji dengan diambil orang yang paling dia kasih di kalangan penduduk dunia, summah tasabahu, kemudian dia bersabar dengan ujian yang menimpa dia tadi itu, orang macam ni tidak ada balasan dan ganjaran lain, kata Nabi, illal jannah, kecuali syurga Allah Ta'ala. Dan ini juga menggambarkan, bahkan kalau kita baca awal surah surah Al-Ankabut pun, isu musibah ni disebut dah jadi suatu ketentuan. Allah Ta'ala macam secara sinis menyebut, Allah Ta'ala bertanya, apakah kamu merasa kamu sudah beriman sedangkan kamu belum diuji oleh Allah Ta'ala? Awal surah Al-Ankabut itu. Jadi artinya menggambarkan kepada kita bahawa bila kita diuji dengan benda-benda yang kita tidak suka, itu dah jadi ketentuan dah jadi kalau bahasa yang disebut oleh ulama Quran dipanggil sunnatul kaun, benda yang dah kena, mau tak mau kena jadi, ya. Tak ada manusia yang relax tanpa ada masalah dalam kehidupan dia. Setiap kita akan berhadapan dengan apa yang disebut dengan musibah ini tadi. Soalnya bagaimana nak menghadapi musibah tersebut. Ini yang dianjurkan kepada kita oleh agama, ya. Antaranya sebab itulah kita sebutkan tadi, kalau dia disebut dalam jumlah yang begitu banyak dalam Quran sampai 75 kali, apa maknanya? Penting benda tu, dan sentiasa nak refresh balik dalam kehidupan kita seharian. Mesti ada reaksi, mesti ada sikap kita bila berhadapan dengan benda-benda macam ni, ya. Sebab itulah para ulama membincang panjang tajuk isu musibah ini. Antara lain dia kata apa yang patut ada, bagaimana reaksi. Panjang ceritanya, saya akan sebut semua sekali. Yang pertamanya yang perlu dalam apa pun keadaan, dia kata apa sini, i'lam annal jaza'u la yufid. Bila kita diuji, memang ada reaksi dia. Ada yang reda. Bagi sesahabat yang pernah semak buku saya, Petunjuk Nabawi bagi Hati itu, bila hadis yang kedua dia jelas mengenai musibah ini, dinyatakan bagaimana reaksi individu apabila dia diuji dengan musibah. Yang pertama, dia mengambil pendekatan melenting. Bila kena sikit dah tak puas hati, jadi tak sabar. Ini termasuk dalam al-jaza' disebut tadi tu. Bila kena susah sikit tak puas hati. Sepatutnya sekurang-kurangnya ada 3-4 sikap yang perlu diada. Paling rendah sekalipun sabar, ya. Sabar tu yang paling rendah sekali. Anda tengok, kalau nak bagi lagi tinggi, lagilah dengan redanya, dengan macam-macam. Jadi ada orang pelik, macam mana pula bila ditimpa musibah dia reda, ya. Ada yang ditimpa musibah dia syukur, ni lagi hero, ya, Masya Allah, ya. Sebab tu dalam buku saya terus sebut contoh yang antaranya apa yang berlaku kepada seorang muslimah lampau zaman sahabat dulu, iaitu Sayyidah Khansa. Khansa ni hidup dalam dua keadaan, masa Islam dan masa jahiliyah. Masa jahiliyah dia telah diuji dengan musibah yang menimpa adik-beradik dia.
abang dia kata salah ingatan saya, tercedera dan membawa kepada kematian. Bila orang beritahu dia, Khansa, abang kamu aksiden, ada kemalangan, dia bertempik, dia merau. Padalah dengan zaman jahiliah. Reaksi dia. Lepas tu dia masuk Islam. Diasuh, dididik oleh Nabi dan para sahabat, akhirnya dia jadi muslimah yang baik. Panjang pula umurnya. Dikurniakan pula dengan anak yang agak ramai. Bila berlaku peperangan Al-Qadisiyah, kalau tuan-tuan baca sejarah Islam, perang Qadisiyah ni orang kata perang pembuka tirai bagi jatuhnya Empire Parsi. Zaman Nabi dulu ada dua empire besar. Bila Nabi tak ada, disambung kepimpinan ummah oleh Sayyidina Abu Bakar. Masa Abu Bakar dah mula sikit-sikit, Nabi dah pun dah, ya, sebelum dia meninggal, sebelum dia wafat, dah diutusnya utusan yang dipimpin oleh Sayyidina Usamah bin Zaid untuk ke Rom pada masa itu. Berangkat dah Usamah dengan tentera-tenteranya, termasuk sahabat-sahabat veteran yang duduk di bawah dia. Nabi pilih anak remaja menjadi ketua dengan sahabat-sahabat veteran termasuk Abu Bakar, termasuk Umar di bawah dia untuk ke Rom pada masa itu. Bila sampai separuh jalan, sampai berita kepada Nabi, kepada mereka yang Nabi wafat. Mereka tak patah balik. Tengok, dah settle semua sekali, dah diputuskan kemudiannya kepimpinan umat berpindah atau beralih kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kata, aku tidak akan tinggalkan apa yang telah dibuat oleh Nabi SAW dulu. Semasa hayat dia telah mengutus satu tim, satu kumpulan ke Rom untuk berhadapan dengan tentera Rom. Sebab itulah makanya langkah pertama yang diambil oleh Sayyidina Abu Bakar ialah mengirim semula Usamah yang patah balik dari itu semasa hayat Nabi. Itu untuk medan Rom. Di Parsi, masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar jadi khalifah. Masa itulah dipilih Sayyidina Sa'ad ibnu Abi Waqqas untuk memimpin satu angkatan perang besar berhadapan dengan tentera Rom, tentera Parsi yang dipimpin oleh Rustum pada masa itu. Gate-nya ialah Qadisiyah ini. Bertempurlah dua. Dan ibu Khansa yang saya nak sebutkan tadi mengirim 4 puteranya. 4 orang anaknya telah dihantar untuk menjadi pejuang bersama-sama dengan tentera yang dipimpin oleh Sayyidina Sa'ad ibnu Abi Waqqas dalam medan Al-Qadisiyah. Kalau nak segi segi materialnya, bilangan tentera Islam jauh lebih kecil berbanding dengan kelengkapan dan bilangan tentera Parsi pada masa itu. Pertama kali tentera Islam berhadapan dengan tentera bergajah. Kuda Arab takut dengan gajah Parsi. Itu pun satu masalah dah, ya. Tapi izin Allah Ta'ala, akhirnya tentera yang dipimpin oleh Sayyidina Sa'ad diberi kemenangan. Tengok, walaupun di segi di segi fizikalnya jauh berbeza, tapi ini rahmat, anugerah daripada Allah Ta'ala. Berperang, ada yang mati. Dan bila cek lepas kematian, di antara yang meninggal ialah 4 putera ibu Khansa ni tadi. Mereka pun datang memaklumkan ketiadaan dan pemergian 4 orang anaknya. Tengok, beza. Diuji. Masa jahiliah diuji dengan penderitaan yang ditanggung oleh abangnya. Dia bertempik dah masa tu. Tapi bila masuk Islam, orang batang menjemput tahu dia, wahai ibu, ke-4 putera puan syahid di medan Qadisiyah. Apa reaksi dia? Bertempik macam tadi? Tak. Tenang dia jawab, alhamdulillahilladzi syarrafani bi syahadatihim. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan saya dengan syahidnya mereka. 4 orang anak aku tu mati syahid, itu adalah kemuliaan bagi aku. Ini bukan lagi sabar, dia sampai peringkat syukur. Sebab biasanya bila syukur kita sebut alhamdulillah.
Ibu Khansa bila diberitahu anak dia 4 orang mati, dia sebut alhamdulillah, maknanya dia syukur dengan ujian daripada Allah Ta'ala. Itu level yang paling tinggi, tuan-tuan. Jadi sebab itulah sabar sekurang-kurangnya, kalau tidak lagi tinggi lagi baik. Sebab itulah jangan melenting. Bila melenting tak memberi makna apa-apa. Sebab itulah penulis ini kata jangan iringi musibah dengan melenting di atas musibah. Sama ada dalam bentuk umum, sama ada berbentuk individu, sama ada berbentuk umum yang kedua, yang tadi melibatkan manusia dan juga alam sekali, ya. Jadi jangan sekali-kali kata dia melenting, sebab melenting tidak memberi makna apa-apa. Apa kata dia? Sayyidina Ali karamallahu wajhahu menyebut dalam isu melenting ini, antara lain dia kata, Sayyidina Ali kata, in sabarta jarat alaikal maqadir wa anta ma'jur. Kalau kamu ditimpa dengan musibah, mungkin ketentuan itu akan pergi. Tak lama, Covid pun ya 3 bulan ini dah nak putus dah, ya, tinggal sikit-sikit lagi. Tapi jangan relax sangat, takut dia patah balik. Ini masalah dia, ya. Kalau kamu sabar, kata Sayyidina Ali, di atas musibah yang kamu alami itu, mungkin ketentuan itu akan pergi, dan bukan saja pergi membawa musibah itu, wa anta ma'jur, kamu juga dapat pahala. Tengok, itu kelebihan orang bersabar. Wa in jaza'ta, tapi kalau kamu melenting, kata Sayyidina Ali, apa jadi kalau melenting? Alaikal maqadir, kamu akan ditimpa dengan musibah itu juga. Wa alaika ma'zur, namun kamu akan kena pula dosa. Musibah dah kena sekali, dosa pula kena pula kali kedua. Jadi itu kelebihannya mereka-mereka yang mengiringi musibah yang ditimpa itu dengan sabar. Dan juga harus diingat bila kita diuji oleh Allah Ta'ala, disebut dekat sini antara lain dia kata apa, ada 5-6 perkara disebut. Tazakkar sawabal masaib, kita harus ingat juga ganjaran yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala di sebalik musibah yang menimpa. Tengok, Allah Ta'ala dia tidak timpakan kita ni dengan musibah tanpa disediakan juga dengan ganjaran jika diiringi dengan sabar itu tadi. Apa ganjarannya? Sekurang-kurangnya ada 6-7, tuan-tuan. Yang pertama, dukhulul jannah. Ganjaran yang tertinggi bagi orang yang diuji oleh Allah Ta'ala ini ialah ganjaran masuk syurga. Berdasarkan kepada ayat daripada surah Ar-Ra'du ayat 23 dan 24, firman Allah, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat akan masuk ke syurga daripada segenap pintu. Dan orang yang bermusibah juga tadi akan masuk ke syurga daripada segenap pintu itu tadi. Bila masuk dalam syurga, mereka akan dialu-alukan oleh para malaikat. Apa kata malaikat? Salamun alaikum, sejahteralah ke atas kamu, bima sabartum, di atas kesabaran yang telah kamu tunjukkan sebelum ini. Fa ni'ma uqbad dar, dan kamu telah dikurniakan dengan senikmat-nikmat balasan, yakni syurga Allah Ta'ala. Tengok. Jadi bila kita diuji, tak kiralah personal ke musibah merata ni, ingat ini dia. Banyak sabar. Ialah bagi kita yang tak terlibat langsung, tak ada saudara mara yang kena dengan COVID, ada yang terpaksa masuk rawatan, masya-Allah. Itu pun satu, ya. Bagi yang kena, ni kena ingat. Itu adalah ujian. Sabar, janjinya syurga Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala juga menyebut dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna bighairi ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala akan lansaikan ganjaran bagi orang yang sabar itu unlimited. Ini juga kelebihan sabar. Pahala lain, ganjaran lain limit, tapi bak sabar ni unlimited.
Jadi kena ingat, kelebihan yang hanya ada kepada as-sabirun, yakni orang-orang yang sabar, di mana ganjarannya dalam surah yang kita sebutkan tadi, surah Az-Zumar tadi, disebut secara secara umumnya tidak ada limit. Tengok, laisa yuzan lahum. Al-Imam Auza'i kata tak ada neraca yang boleh timbang ganjaran yang dikurniakan kepada orang yang sabar. Sebab tu makanya dia kata bi ghairi hisab, ya. Tengok, seronok bila kita baca hadis bila Nabi diperlihatkan dengan umat-umat lampau dan nabi-nabi yang diutuskan. Ada yang ramai, ada yang seorang, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada nabi saja tak ada pengikut. Sebab tu dia kata, aku tengok ada satu pihak tu ramai orang, aku duk rasa itu umat aku dah. Jibril kata, tak, itu bukan umat kamu. Tengok Nun sana, lagi ramai, rupanya itu umat dia. Hadis itu menggambarkan, Nabi kata nanti ada di kalangan umat aku ini akan masuk syurga tanpa hisab 70,000. Tengok, itu baru 70,000 tanpa hisab. Yang ni ganjaran orang masuk syurga ni tanpa hisab, tanpa tak limit. Ini hebat dia. Tengok tuan-tuan, itu yang kedua. Berdasarkan kepada surah Az-Zumar 10. Surah Al-Baqarah ayat 153 pula mengingatkan satu lagi keistimewaan orang sabar ini. Orang tak sabar tak ada ganjaran ini. Apa dia? Innallaha ma'as sabirin. Bahwasanya Allah Ta'ala itu bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Ulama tafsir guna istilah muayyah, kebersamaan. Orang sabar tak ada, dia akan kok mana pun dia akan sekali dengan Allah Ta'ala, bersama dengan Allah Ta'ala. Dalam buku yang saya sebutkan tadi itu adalah bab ganjaran tanpa hisab ini. Ini khusus bagi rakan-rakan kita yang masih berkhidmat. Kadang-kadang tahun sekali ada penilaian prestasi. Dipilihlah daripada berapa ratus staf di jabatan di kementerian akhirnya dipilih untuk menjadi penerima anugerah khidmat cemerlang. Itu paling tinggi. Kalau tidak pun sijil khidmat cemerlang. Dibuatlah majlis rasmi di peringkat jabatan atau di peringkat kementerian. Siapa yang bagi sijil itu? Paling-paling pun KSU. Kalau tidak, menteri turun sekali bagi. Menteri pun bisiklah kepada orang-orang dia yang cemerlang ni, you buatlah apa pun, saya tetap bersama-sama awak. Tengok, itu baru cemerlang. Menteri dah backup dah. Tapi innallaha ma'as sabirin, ini jauh lebih tinggi daripada itu. Dia bukan bersama dengan KSU, dia bukan bersama dengan bos dia, tapi dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala kata, aku kok mana pun akan tetap sekali dan bersama dengan orang yang sabar ini tadi. Itu Al-Baqarah 153. Yang tiga. Yang keempat, Al-Alu Imran ayat 146 pula, wallahu yuhibbus sabirin. Tengok, dalam bab sabar ni bukan saja Allah Ta'ala bersama-sama, tapi Allah Ta'ala ada endorse, dia sayang kepada orang sabar. Nak cari kat mana? Kalau orang bos sayang pun rasa bangga main dah, apalagi Allah Ta'ala dah declare, aku sayang kepada orang yang sabar. Ini tuan-tuan, Al Imran 146. Nak cari kat mana? 4 dah. Yang kelima, orang sabar juga dapat satu lagi reward, disebut oleh hadis Nabi muttafaq alaih, iaitu takfirus sayyiat. Dihapus, dilupus kira semua kesalahan-kesalahan lampau. Ini pun satu lagi, ya. Nabi kata kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ni memang tak terlepas daripada kesilapan. Jadi bagaimana nak lupus kira ni? Antaranya ialah dengan sabar ini tadi. Sebab dengan sabar, Nabi kata, mana-mana orang yang ditimpa dengan sakit, demam, duka cita, sedih, apa lagi, hatta kata Nabi,
jarum terpacak atau duri terpacak dekat kaki dia, illa melainkan kaffarallahu biha, akan dibersihkan melalui kesakitan yang menimpa kita itu khatayahu, semua kesalahan-kesalahan dia. Jadi bila diuji, bila kita sabar, artinya seolah-olah Allah Ta'ala nak bersihkan segala dosa-dosa lampau kita. Saya ingat saya pernah sebut, andai kata tak ada skim pembersihan dosa ini, kita pun susah hati berapa banyak dosa itu dilonggokkan dalam akaun kita. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala timpakan dengan ujian dan kita sabar, ini di antara skim bagaimana Allah Ta'ala nak menghapuskan kesalahan lampau kita dulu. Masya Allah. Tuan-tuan, itu yang ke-5. Yang ke-6, berdasarkan kepada surah Al-Baqarah juga 155, 157, yang bermula dengan wabashiris sabirin, berilah kabar gembira kepada setiap orang yang sabar, alladzina iza asabatuhum musibah. Ini musibah, sesiapa saja yang apabila ditimpa dengan musibah yang kita sebutkan tadi itu, benda yang kita tak suka, ya, keburukan yang menimpa kita, itu namanya musibah. Siapa-siapa saja yang apabila ditimpa dengan musibah, qalu, mereka akan kata, mereka akan nyatakan, mereka akan sebut. Apa sebutannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini datang daripada Allah, kepada Allah nantilah kami akan kembali. Ini ayat dia panggil istirja. Istirja. Dalam agama kita ni ada benda-benda yang dipanggil nama ringkas, short form. Kalau kita sebut subhanallah, 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 itu namanya tasbih, ya. Bila kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu namanya takbir. Tapi bila kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ni apabila kamu ditimpa dengan musibah, sebut saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya istirja. Istirja maknanya kita pulangkan benda itu kepada Allah. Kami ni datang daripada kamu ya Allah, kepada kamu juga kami akan kembali. Jadi pelik apa? Inilah yang memberi satu daya tahan yang kuat dalam hati kita bila kita yakin apa pun yang kita tak suka datangnya daripada Allah Ta'ala. Tengok, jadi kena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah dia panggil kalimatul istirja untuk mereka-mereka yang berhadapan dengan musibah. Kita pun kadang-kadang oleh kerana dah biasa tu spontan ya. Jumpa dengan sahabat, beritahu anak jiran kita aksiden, kita pun inna lillah, dia pula salah faham, tak mati lagi, dia kata baru sakit baru. Itulah dia ingat inna lillah ni untuk orang mati saja, ya, tengok. Sedangkan inna lillah ni untuk orang yang setiap yang ditimpa musibah, salah satu daripada musibah itu mati. Tengok, jangan salah faham. Tuan-tuan, jadi kena istirja. Apa dapat? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka ini akan dapat doa restu daripada Allah Ta'ala, termasuk juga disebut di sana warahmah dan rahmat. Jadi bila sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orang ni mengundang restu daripada Allah dan mengundang rahmat daripada Allah. Sebab itulah di hujung ayat itu disebut, tuan-tuan, wa ulaika humul muhtadun. Mereka inilah nantinya yang akan dapat petunjuk. Tengok, dikaitkan dengan musibah, istirja, hidayat. Masya Allah. Tak ada untuk orang lain, tuan-tuan, ya. Orang sabar je tu. Itu yang keenamnya. Dan yang ketujuh dan terakhir ialah apabila Nabi kata innal abda iza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablughuha bi amalihi ibtalahu. Ada satu orang ni dia tak boleh sampai satu tahap yang memang Allah Ta'ala nak beri dah kepada dia. Di segi di segi kedudukan, ya.
Tapi dengan amalan yang dia buat tak layak dia untuk ke situ, tak sampai ya untuk menerima anugerah itu tadi. Lalu bagaimana cara Allah Ta'ala nak bagi juga? Ibtalahu, diujinya orang ni. Tengok. Jadi harus dipaham juga, ujian itu salah satu daripada cara bagaimana Allah Ta'ala nak angkat kelas kita. Tuan-tuan, dengan amalan tak layak kita capai kedudukan tersebut, lalu disebut ini oleh Nabi, Allah Ta'ala akan uji dia hatta yablughul manzilah, sehingga dia layak dan sampai kedudukan itu. Jadi kita juga harus faham ya. Jadi bila kita diuji dengan macam-macam, baik sakit, demam ke, kematian ke, dengan musibah yang melanda besar macam ni, kita juga harus faham dia antara cara bagaimana Allah Ta'ala nak mengangkat darjat kita daripada satu tahap ke satu tahap yang lebih baik. Tuan-tuan, itu intro saya untuk tajuk pagi ni. 7 lebih dah ya. Dan ambil berkat juga oleh kerana kita dah ada ni sekarang ni banyak seri semua jabatan agama termasuk di wilayah, mungkin juga di tempat lain Selangor antaranya, menggalakkan mana-mana penceramah ataupun pengkuliah jangan datang bawa mulut saja, tapi ada tag berkitab. Jadi kita di Masjid Abu Bakar ni ada kitab juga. Dari dulu lagi kita dah mulakan kitab saya ni, buku saya ni, Petunjuk Nabawi bagi Adab Kesopanan. Baru mukaddimah. Di mukaddimah ini sebelum kita bercuti lama dulu, kita telah bincang mengenai dilalatus sunnah. Petunjuk yang boleh kita seduk daripada sunnah Nabi SAW itu. Sebab sunnah bukan datang abas, bukan datang sia-sia. Ada benda yang dia nak tunjukkan kepada kita ya. Dan kita telah sebut sebelum ni dua bentuk sunnah. Sunnah tu pula banyak jenis ya. Yang pertama, sunnah yang datang dalam bentuk sabdaan Rasul. Bila Nabi SAW bersabda, daripada sabda tu apa kita nak kena ambil? Tu kita dah bincang dah sebelum ni, dan kita dah buat rumusan dah. Contohnya bila sebut sabda Nabi, dia datang dalam sekurang-kurangnya 3 design, 3 corak. Yang pertama, sabda Nabi yang nak mengkhabarkan kepada kita, nak memaklumkan kepada kita mengenai sesuatu perkara. Tuan-tuan, jadi bila Nabi nak maklumkan kepada kita melalui sabda dia dalam bentuk, contohnya lah dia nak khabarkan tadi ni, contoh ni hadis yang terakhir yang saya sebut tadi, satu orang tidak akan dapat capai kedudukan yang sepatutnya didapat dengan amalan dia kecuali Allah Ta'ala uji dia. Itu makluman daripada Nabi, perkhabaran, inform daripada Nabi. Ni benda gaib, tak ada siapa tahu. Yang tahu gaib ini antara dua aja, Allah yang maha mengetahui dan Allah Ta'ala lah yang inform kepada Nabi kita SAW. Orang lain jangan gebang lah ya? Dia tak tahu benda gaib. Tengok Nabi kata, Allah Ta'ala beritahu seseorang tidak akan dapat capai ke satu martabat dengan amalan dia, dan dia akan diuji, akhirnya dia dapat. Ini makluman daripada Nabi. Jadi apa sikap kita dengan makluman ini? Disebut sebelum ni, kita wajib membenarkan makluman itu. Apa yang dikhabarkan oleh Nabi itu mesti kena yes, no tak ada. Itu barulah maknanya kita beramal dengan sunnah Nabi SAW dalam bentuk perkhabaran ini tadi. Satu, kita dah ambil dah dulu. Kadang-kadang sunnah Nabi dalam bentuk perkataan ini datang dalam bentuk perintah. Melalui hadis Nabi, dia perintahkan kita dengan sesuatu perkara. Ini pun panjang ceritanya. Alaikum bisunnati, kata Nabi, bagi kamu kena ikut sunnah aku. Tengok. Jadi bila Nabi perintah kita supaya ikut sunnah, apa maknanya? Dituntut sangat-sangat supaya kita berpegang dengan sunnah Nabi SAW itu. Itu maknanya bila Nabi suruh kita pegang dengan sunnah ya. Orang keliru bila COVID pun ni, banyak sangat SOP-nya, antaranya datang ke masjid kena bawa sejadah dan bawa wuduk.
Ramai orang susah. Dia kata bawa sejadah kami faham lah, nak bawa wuduk macam mana. Ni pun jenis tak sekolah juga, ya. Tuan, ialah bahasa pun kadang-kadang penting juga, masya-Allah. Tersebar meluah baru ni, oleh kerana semua nak masuk masjid kena tembak dulu. Tulis dekat signboard tu sendiri tembak punya. Tengok susah hati kawan-kawan, ya. Nak masuk masjid kena tembak dulu. Rupa-rupanya nak tembak subuh je, ya. Ini pun bahasa juga, ya. Kena pula Bangla pula buat notis tu, lagilah masalah, ya. Jadi perkataan yang datang dalam bentuk perintah, ada dia punya, ada petunjuk dia. Sama lah juga kalaulah Nabi dalam melalui hadisnya dia larang kita, ya. Semuanya ada konsep dia dan ada kaedahnya. Kalau dia suruh, prinsipnya bila suruh wajib. Larang, bila larang, prinsipnya ia adalah haram. Itu kaedah umum. Kecuali lari daripada kaedah asal itu tadi, ya. Kalau tidak, kalau Nabi larang kita daripada sesuatu perkara, maka maknanya haramlah dia. Contohnya kita dah sebut dulu, la takannau bikunyati. Nabi kata jangan kamu guna gelaran untuk aku itu untuk gelaran kamu. Itu Nabi larang. Sebab itulah para ulama mengambil secara literalnya, bila Nabi larang maknanya tak boleh. Tengok sebab itu nanti bila sampai tajuk tu kita akan cek balik, ya. Dia turun daripada satu step kepada satu step. Itu satu sunnah. Yang keduanya perbuatan. Sama juga, dia masing-masing ada petunjuknya, ya. Ada petunjuk. Apa yang dibuat oleh Nabi, apa yang patut kita buat. Tengok. Sebab itulah penulis ni kata setiap yang dilakukan oleh Nabi maksudnya ia adalah digalakkan, ya. Apa Nabi buat, kita kena buat, ya. Dalam bentuk mandub, dengan bentuk galakan-galakan. Kecuali dia boleh berubah sampai ke status yang lain. Itu dua yang kita telah sebut sebelum ni. Jenis sunnah yang ketiga ialah takrir, dia panggil. Takrir ni ialah perakuan, endorsement. Yang tadi sebut, yang selepas tu buat, yang ni takrir, yang ketiga. Kalau masa saya belajar ilmu hadis zaman budak-budak dulu, mula-mula masuk sekolah Arab dulu, contoh takrir ni ialah dia kata apa? Benda yang Nabi sendiri tak tak larang, tapi orang buat depan dia. Tengok. Sebab Nabi kita ni dalam bab benda haram halal ni dia sensitif. Apalagi yang haram. Tak ada kompromi. Tiba-tiba ada orang pergi buat depan dia, dia buat dek je. Itu namanya takrir. Klasik dulu, contoh klasik dulu ialah bila belajar ilmu hadis, contoh takrir yang diberi oleh ulama-ulama dulu, sekarang ni baru dah dikembangkan balik, ialah makan dhab. Makan dhab. Khalid bin Al-Walid satu masa buat balik dhab. Berapa ikut tak tahu. Balik duduk bersama-sama dengan salah seorang daripada isteri Nabi, yakni Sayyidah Maimunah. Maimunah ni kebetulannya makcik kepada Khalid bin Al-Walid ini. Dia pun kenuris masak kari dhab dari itu. Nabi ada menyongok depan dia, ya. Selamba dia tengok Khalid makan, ya. Kalau maksudnya haram, sudah tentu Nabi akan larang, jangan makan benda ni, ya. Tapi Nabi buat dah, senyap je. Itu dalam bahasanya dia panggil takrir, endorse. Nabi tak larang, ya. Jadi persetujuan yang ditunjukkan oleh Nabi itu menunjukkan dia itu ada hukumnya, ya. Itu contoh takrir. Sunnah yang ketiga. Yang di sini saya beri contoh lain sikit, ya. Dalam nota kita ni, hadis takrir ini ialah yang berlaku hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di mana makcik dia, mak saudara dia namanya Ummu Hufaid. Ummu Hufaid, mak saudara kepada Ibnu Abbas. Satu masa Ummu Hufaid ini datang rumah Nabi bawa 3 barang, ya. Apa dia? Iqtan wa saminan wa tabban. Maksud 3 yang saya sebutkan tadi itu, ya. Dia bawa 3 perkara. Yang pertama keju, minyak sapi
dan dhab. Dhab tadilah yang macam biawak tu. Tiga-tiga tu dia beri kepada Nabi SAW, ya. Lalu apa jadi? Ketiga-tiga pemberian daripada Ummu Faid ini. Ibn Abbas kata fa'akala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-iqti was-samin. Nabi ambil minyak sapi dan juga keju tadi dan Nabi guna, Nabi makan, ya. Wa tarakat dhabb. Tapi tinggalkan dhab itu tadi. Tengok. Tuan-tuan. Qala Ibn Abbas fa'akala ala ma'idati. Tiba-tiba orang sembelih, masak, makan dalam hidangan yang Nabi ada sekali dalam hidangan tu. Cuma Nabi tak sentuh pun binatang dhab ini, tapi member sebelah tu Khalid bin Walid yang saya sebutkan tadi makan, ya. Itu namanya takrir, perakuan. Satu. Sama juga dalam syariat kita di peringkat awal dahulu tuan-tuan dan puan, bila umat Islam datang sampai ke Madinah, masa tu belum disyariatkan azan. Azan nak sembahyang ni belum ada masa tu. Jadi satu hari, ni dalam satu hadis yang diwakili oleh Ibnu Umar, dia kata yajtami'un, berhimpun satu masa nak bincang bagaimana nak panggil orang sembahyang. Nabi dan para sahabat, ya. Masa itulah dicadangkan macam-macam, nyala api lah, pukul loceng lah, tiup trompet lah, ketiga-tiganya ditolak, ya. Nyala api tak boleh, ini Majusi, pukul loceng ini Nasrani, semua sekali ditolak oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang hadir, ya. Akhirnya pada masa itu dicadangkan oleh Sayyidina Umar. Dia kata apa? Awala tub'asuna rajulan yunada bis-salah. Dia kata kenapa tak boleh ke kalau kita pilih ramai-ramai di kalangan kita ni, siapa-siapa pergi teriak, laungkan, ya. Bila masuk saja waktu solat, kawan yang ditugas aku pergi ramai-ramai beritahu solat macam tu, ya. Itu asalnya. Dan mereka pun bersetuju dengan cadangan ini. Dipilih siapa-siapa yang suaranya kuat, dilaungkan solat itu tadi. Prinsiplinya terima. Itu cadangan daripada Sayyidina Umar asalnya. Tengok. Nabi ada masa tu dan Nabi pun setuju. Itu juga dikira sebagai takrir. Tuan-tuan. Sehinggalah bila masing-masing balik, pikiran masih lagi duk ingat dengan benda yang dibincang pasal tadi. Pasal nyala api ke, pasal siuk terampet ke, pukul loceng ke tadi, hinggalah ikut keputusan yang terakhir ni tadi, panggil orang yang melaungkan untuk datang solat. Sehinggalah Abdullah bin Zaid malam tu tidur dalam keadaan duduk fikir benda macam tu. Kadang-kadang fikiran dekat luar ni pun boleh membawa ke mimpi juga, tuan-tuan, ya. Dia mimpi ada didatangi oleh satu orang, bertanya benda yang dia orang bincang tengah hari tadi, ya. Dicadangkan dalam mimpi itu tadi, kenapa dia kata kalau tidak gunakan saja satu ungkapan untuk kamu panggil orang datang sembahyang. Yang datang dalam mimpi pun sebutlah ungkapan azan tadi lah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, panggil macam tu, guna perkataan ini tadi. Besok-besok pagi lagi Abdullah bin Zaid pun terus bekerja jumpa Nabi SAW. Cerita yang malam tadi dia bermimpi ada satu orang ajar cara bagaimana nak panggil orang datang azan, datang solat dengan ungkapan azan yang dia ajar dalam mimpi itu tadi. Tengok, Nabi ada, Abdullah bin Zaid cerita, kebetulan Sayyidina Bilal pun ada masa tu, ya. Lalu Nabi kata kepada Bilal, "Qum ya Bilal, bangun wahai Bilal, anta, kamu lebih lantang suaranya." Patutnya bagilah kepada Abdullah bin Zaid, sebab pendapat tu datang daripada dia. Tak, Nabi tahu Abdullah bin Zaid suaranya tak kuat. Bilal lagi lantang suaranya. "Qum ya Bilal, bangun, nada bis salah." Panggil, gunalah perkataan tadi, ya. Ajar satu, Allahu Akbar, macam dalam mimpi itu tadi. Jadi sejak itulah azan ini berkuat kuasa sampailah ke hari kiamat.
Jadi peringkat awalnya nada panggil itu adalah idea daripada Sayyidina Umar yang kemudiannya di-endorse oleh Nabi SAW. Itu juga dikira sebagai takrir. Sehinggalah datang azan yang baru membatalkan kaedah lama yang dipersetujui itu tadi, ya, tuan-tuan. Dan satu lagi contoh takrir ialah apa yang berlaku kepada Sayyidina Bilal juga, ya. Ada yang terakhir, Sayyidina Bilal satu masa lepas main subuh macam kita ni, Nabi telah panggil Bilal. Ya Bilal, hadisni bi arja amalin. Wahai Bilal, tolong beritahu kepada saya amalan yang paling excellent yang kamu buat. Tiba-tiba saja Nabi minta daripada Sayyidina Bilal, ya. Tengok. Dalam sejak kamu masuk Islam lah sampai ke hari ini, agak-agaknya apa benda yang paling hebat yang kamu buat? Tolong beritahu aku, kata Nabi. Kenapa? Sami'tu dufana alaik baina yadai fil jannah. Bila aku berada di syurga, aku mendengar derapan sepatumu wahai Bilal. Mesti special kamu ni, ya. Dengar bunyi selipar tepuk kasut Bilal, prak dalam syurga. Baliknya pagi esok Nabi terus tanya Sayyidina Bilal, apa benda yang kamu buat ni sampai special sangat ni, cepat sangat boleh masuk syurga ni? Tuan-tuan, pening juga Bilal nak jawab tu. Tengok, akhirnya dia kata apa? Ma amiltu amalan arja indi. Tak ada sangat wahai Rasulullah. Mana apa ada sangat amalan yang saya buat? Tak ada lah yang spesial-spesial, tak ada, ya. Cuma dia kata inni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin lailin wala nahar illa sallaitu. Kecuali yang saya pernah saya buat, yang biasa saya buat, dia kata setiap kali, tak kira malam ke, tak kira siang ke, kalau saya ambil wudu, saya akan iringi wudu saya itu dengan 2 rakaat solat. Ini yang disebut sebagai solat sunat wudu itu tadi. Rupa-rupanya ini kelebihan dia, ya. Tengok tuan, ma kataballahu li an usalli, bukan 2 rakaat saja. Bila aku ambil wudu, tak kira siang ke malam ke, aku akan sembahyang sunat. Setakat-setakat aku larat lah, kata Sayyidina Bilal. Rupa-rupanya itu di antara sebab apa namanya, segera Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dianugerahkan oleh Allah Ta'ala tempatnya di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, itu takrir. Ambil satu saja untuk pagi ini. InsyaAllah bulan hadapan kalau panjang umur, kita akan sempurnakan petunjuk sunnah ini sebelum kita akan masuk pada bab yang pertama yang mendahului kitabul adab berdasarkan kepada teks yang ada bersama-sama dengan saya ini. Setakat itu saja. Yang benar daripada Allah SWT, yang tidak benar itu kelemahan saya. Sama-samalah kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala segera mengangkat musibah pandemik 19 yang sedang melanda ini dan diputuskan rantaiannya. Mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan yang seperti biasa dalam waktu yang terdekat, insya-Allah. Mudah-mudahan berkat doa kita, berkat guru-guru ulama-ulama kita dan doa kita juga, Allah Ta'ala akan segera masya-Allah mengangkatnya. Aku qauli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.